Agama Saptadharma adalah sebuah agama baru yang muncul pada tahun 1952. Agama ini muncul hasil daripada sinkretisme antara ajaran kebatinan Jawa atau kejawen dengan ajaran agama Islam. Istilah Saptadharma berasal daripada bahasa Jawa kuno iaitu Sabto dan Dharma yang datang daripada istilah Sanskrit Sap dan Dharm yang masing-masing bermaksud tujuh dan kewajipan. Justru, istilah Saptadharma membawa maksud tujuh kewajipan yang merujuk kepada tujuh kewajipan suci yang perlu dilakukan oleh setiap penganut agama Saptadharma. Pengasas kepada ajaran ini adalah seorang lelaki yang bernama Hardjo Sopero yang bekerja sebagai tukang cukur di Jawa Timur, Indonesia. Sopero mendakwa bahawa dirinya telah mendapat wahyu daripada Tuhan bermula dari tahun 1952. Para penganut agama Saptadharma mempercayai bahawa bermula daripada detik itu, Sopero telah terus-menerus menerima wahyu secara berperingkat sehingga kematiannya pada 16 Disember 1964. Para penganut agama Saptadharma memanggil Sopero dengan gelaran Bapa Panuntun Agung Seri Gutama. Pada 17 Ogos 1956, Sopero mendakwa dirinya telah menerima wahyu yang menyuruh beliau untuk menyebarluaskan ajarannya. Para pengikut Sopero memanggil wahyu yang didakwakan Sopero ini sebagai wahyu penugasan Bapa Panuntun Agung Seri Gutama. Antara wahyu yang turut didakwa diterima oleh Sopero adalah wahyu yang dinamakan sebagai Wewarah 7. Wahyu ini adalah 7 perintah yang perlu menjadi pedoman dan kewajipan bagi setiap para penganut agama Saptadharma. 7 perintah tersebut adalah seperti berikut. Pertama, setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung. Kedua, dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan perundangan-perundangan negaranya. Ketiga, turut serta menyingsingkan lengan baju, menegakkan berdirinya nusa dan bangsanya. Keempat, menolong kepada sesiapa saja bila perlu, tanpa mengharapkan sesuatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih. Kelima, berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri sendiri. Keenam, sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan harus susila beserta halusnya budi pekerti, selalu merupakan penunjuk jalan yang mengandungi jasa serta memuaskan. Ketujuh, yakin bahawa keadaan dunia itu tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah. Selain itu, Hardjo Sopero turut ada menjelaskan bahawa istilah agama dalam agama Saptadharma memiliki maksud yang khusus, iaitu A bermaksud asal mula manusia, Ga bermaksud Gama atau Kama yang merujuk kepada air suci, dan Ma bermaksud Maya iaitu sinar cahaya Allah. Agama Saptadharma memiliki ritual sujud yang khusus menghadap ke arah timur. Ia akan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sehari oleh para pengikut agama Saptadharma dengan tata cara mereka yang tersendiri yang berbeza dengan sujud yang dilakukan oleh umat Islam. Selepas kematian Hardjo Sopero, pucuk pimpinan agama Saptadharma berpindah pula kepada seorang wanita yang bernama Seri Swartini yang digelar sebagai Panuntun Agung Seri Pawenang oleh para penganut agama Saptadharma. Seri Swartini adalah individu yang ditugaskan oleh Hardjo Sopero sebelumnya untuk menulis wahyu-wahyu yang didakwa telah diterima oleh beliau yang lalu dibukukan menjadi buku Wewarah Kerohanian Saptadharma. Pada hari ini, para penganut agama Saptadharma telah menjadi antara kelompok penganut ajaran kebatinan Jawa atau kejawen yang terbesar di Indonesia. Para penganutnya terdapat hampir di seluruh provinsi di negara Republik berkenaan. Daripada sudut pandang Islam, agama Saptadharma boleh dikategorikan sebagai suatu bentuk ajaran yang menyeleweng yang lahir hasil daripada proses campur aduk antara ajaran Islam dengan ajaran kepercayaan asing, iaitu kejawen dalam kes ini. Hal seumpama dakwaan menerima wahyu oleh pengasas ajaran Saptadharma adalah jelas memperlihatkan unsur Islam yang telah dicedok oleh agama Saptadharma ini kerana tiada konsep wahyu yang wujud dalam ajaran kebatinan Jawa yang asal. Kesimpulannya, agama Saptadharma merupakan sebuah agama baharu yang muncul pada pertengahan abad ke-20 Masihi, hasil daripada sinkretisme antara kejawen iaitu ajaran kebatinan Jawa dengan ajaran agama Islam. Sebagai umat Islam, kita dituntut supaya sentiasa memurnikan kepercayaan dan cara pengamalan agama kita agar sentiasa selari dengan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita dilarang keras untuk mencampur adukkan ke dalam agama Islam apa-apa kepercayaan dan juga amalan asing yang tidak berasal daripadanya agar kita dan generasi masyarakat Islam seterusnya sentiasa terpelihara daripada terjerumus ke lembah kesesatan hasil daripada perbuatan bid'ah dan juga khurafat. Ingatlah kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Maksudnya, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42.